perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Jadi kita nak cuba memahami Ustaz ya, apa maksud istilah perumpamaan ini. Kamathali Safwan. Safwan ini maksudnya ialah batu besar. Batu yang amat besar, alaihi turab, di atasnya itu ada debu ataupun tanah. Ya, jadi bila bercakap tentang ada satu Safwan, kita bincang Safwan dulu, iaitu batu besar. Batu besar ini melambangkan kekerasan Ustaz. Ya, rupanya orang yang buat kerana manawal adha, dia menyakitkan hati orang, dia mengungkit, dia sama level dengan orang yang riak, tidak beriman pada Allah dan hari akhir ini. Dia kerana buat itu kerana apa? Kerana hatinya itu ada masalah, hatinya keras. Seperti Safwan, ya, dalam ayat ini Safwan iaitu batu yang keras, bukan dia buat kerana hati yang lembut. Kalau hati yang lembut itu kerana dia beriman pada Allah, pada hari akhirat, dan juga dia tidak mahu mendapat riya ataupun melakukan sesuatu itu kerana nak menunjuk-nunjuk pada manusia, kerana tahu bahawa Allah lah yang memberi saya semua sumber sedekah yang saya berikan. Baik. Dan di atas batu tersebut ada turab. Ada turab. Apa maksud turab? Tanah maksudnya. Tanah ataupun debu. Biasanya bila bercakap tentang tanah debu ini, tanah ini adalah tempat untuk tanam biji benih. Kalau kita tengok perumpamaan pada ayat 261, kalau kita perasan Al-Baqarah ni turun di Madinah. Jadi orang-orang di Madinah ni petani. Jadi bila bercakap tentang tanah, tentang biji benih, mudah dia orang faham. Ya. Dan bagi kita, insya-Allah kita cuba untuk faham bahawa tanah, orang rasakan bila ada tanah di atas batu tersebut, dia rasakan tanah itu subur. Boleh ditanamkan biji benih. Biji benih itu nanti disiram, akhirnya tumbuhlah pohon, akan melahirkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji benih. Ini perumpamaan, maksudnya nanti akan terbina sesuatu yang memberi manfaat kepada dunia daripada hasil sedekah yang diberikan oleh individu ini. Tetapi disebabkan dia berada di atas batu yang besar, bukannya tanah yang betul-betul di atas tanah biasa yang subur. Kalau tanah subur itu letak biji benih, ditanam, di jirus, akhirnya tumbuhlah tumbuhan. Hasilnya nanti ada padi, ada buah dan sebagainya. Tetapi disebabkan dia berada di atas batu yang besar, yang licin, bila datang hujan. Bila datang hujan, apa yang berlaku? Pum, terus fatarakahu salda, iaitu batu tersebut jadi licin. Habis dia punya tanah, apa yang dia tanam, biji benih, semuanya habis. Jadi ini perumpamaan yang Allah bawakan kepada kita untuk memahami, kalau orang buat itu dengan manawal azab, suka menyakitkan hati orang, suka tak jaga mulut, derma-derma juga, tapi mulutnya itu tak tahan. Kan? Ada orang kata dia tu mulut dia lebih pasal apa, tapi hatinya baik. Tak ada. Dia kalau dalam Al-Quran ini, kalau mulutnya itu tak baik, dalam itu memang tak baik. Ya, jadi kalau katakan dalam baik, keluar perkataannya baik, ataupun dia diam sahaja. Dia diam sahaja, menahan daripada mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati kepada orang yang menerima sedekah sebentar tadi. Jadi perumpamaan sebentar tadi menerangkan kepada kita, kalau kita tidak jaga-jaga Ustaz ya, mulut kita ketika selepas bersedekah, selepas setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau itu yang berlaku, sebenarnya dia seperti menanam biji benih di atas tanah yang ada di atas batu. Bila-bila saja dia akan habis dia punya kesannya. Tak sempat lagi terbina pokok yang akan menghasilkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini, apa yang boleh kita belajar ialah jangan sampai kita jadi hati yang keras ketika derma satu, ataupun derma tu dengan hati yang lembut, tapi selepas beberapa masa hati jadi keras. Tanda hati yang keras itu adalah mulut yang tidak terjaga, yang menyakiti kepada hati seseorang, dan inilah yang perlu kita elakkan.